Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Dalam sebuah keluarga, seorang ayah ni kan sangatlah memainkan peranan penting dalam membentuk sebuah keluarga. So, diorang ni bertanggungjawab untuk memberi nafkah, memberi didikan dan juga memberikan kasih sayang. Tapi kan, apa yang terjadi pada tahun 1985 dulu, si ayah ni telah menggunakan anak perempuan dia untuk membunuh isteri dia sendiri guys. Dia tak nak tangan dia kotor, jadi dia gunakan tangan anak perempuan dia. Bila isteri dia mati, dia gunakan duit insurans tadi tu kan untuk berjoli dan dia berkahwin dengan adik ipar dia guys. So sebelum kita mula, apa kata korang subscribe dulu channel ni kalau korang belum subscribe, sebagai tanda korang support channel ni lah. So without wasting any time, let's get started. So dalam kes ni, Cinnamon Anna telah dituduh bunuh mak tiri dia sendiri disebabkan dia ni telah dimanipulasi oleh ayah dia. Masa tu dia baru je 14 tahun. Yes, tersangatlah muda dan budak-budak lagi. Kes-kes macam ni kan Nina tak rasa pelik lah kalau terjadi dekat negara barat sana. Kat mana kejadian ni terjadi? Kejadian ni terjadi di Santa Ana, California pada tahun 1985 dulu. Pada awalnya keluarga ni hidup normal macam keluarga-keluarga yang lain juga. Si ayah tadi bernama David Brown, berusia 43 tahun dan dia ni merupakan computer technician dan gaji dia agak masuk jugalah pada zaman tu. David ni dia pernah berkahwin 2 kali tapi tak dinyatakan lah sama ada isteri pertama dia tu meninggal ataupun diorang bercerai hidup. So hasil perkahwinan dia yang pertama ni kan, dia telah mendapat seorang anak perempuan yang bernama Cinnamon Anna. Lepas tu David ni berkahwin pula dengan isteri dia yang kedua bernama Linda yang berusia 23 tahun dan diorang dapat juga seorang lagi anak perempuan yang diberi nama sebagai Crystal. Dalam rumah yang diorang tinggal tu kan, ada seorang lagi adik ipar David ni yang tinggal sama-sama dengan diorang yang diberi nama sebagai Patty Bailey yang berusia 17 tahun pada masa tu. Patty ni adik Linda dan dia dah tinggal dengan diorang ni bersama-sama semasa dia berusia 11 tahun. Masa awal-awal perkahwinan diorang memang sangat bahagialah. Sampailah diorang ni dikuniakan seorang anak perempuan. Tapi sebenarnya dalam diam-diam David ni telah merancang sesuatu untuk menghapuskan isteri dia. Dia tak berani nak buat sendiri, sebab itulah dia telah memanipulasikan anak perempuan dia sendiri. Jadi apa yang dia beritahu dekat anak dia, dia kata yang Linda ni ada plan dengan abang dia untuk bunuh David dan lepas tu diorang berdua ni akan take over business David. Jadi dia pun katalah untuk elakkan benda ni terjadi, Cinnamon kena tolong ayah dia. Apa yang dia perlu buat, dia kena bunuh Linda dulu. Dia pun pujuklah anak dia, dia kata Cinnamon anak ayah kan, jadi Cinnamon ni sebenarnya lagi berani daripada ayah. So ayah memang harap sangat yang Cinnamon ni akan tolong ayah. Sebab apa? Cinnamon kan anak kandung ayah. Kalau Cinnamon sayang ayah, Cinnamon akan sanggup buat apa sahaja untuk ayah. So ini je lah modal yang dia jual dekat anak perempuan dia. Ayat ni lah dia asyik ulang, dia repeat berkali-kali sampaikan anak dia pun terpedaya. Bukan tu je, dia kata kalau anak dia buat benda ni sekalipun, anak dia takkan masuk ke penjara. Sebabnya Cinnamon pada masa tu baru berusia 14 tahun. So dia masih budak, so tak layak lah masuk penjara katanya. Paling-paling pun Cinnamon ni mungkin akan dihantar ke doktor sekretari dan lepas tu dia akan mendapat rawatan. Tapi dia cakap kalau ayah yang buat, dah tentu-tentulah ayah ni akan masuk ke penjara. Entah-entah nanti ayah kena penjara bertahun-tahun dalam tu, silap-silap hari bulan dah tak keluar dah daripada penjara. Jadi dia pun manipulate lah anak perempuan dia kan. Dia cakap kalau benda macam tu terjadi dekat ayah, macam mana Cinnamon nak hidup kalau ayah tak ada. So itu apa yang dia psycho dekat Cinnamon yang baru nak kenal dunia. Sebagai seorang anak yang sangat sayangkan ayah dia dan ayah dia lah orang yang paling rapat dengan dia, dia mesti akan fikir logik yang sama macam ayah dia cakap. Budak besar ni dia tak akan fikir panjang dan akan mudah percaya. Apatah lagi kalau orang yang cakap tu adalah orang yang paling rapat dengan dia. David bukan menghasut anak dia je, tapi dia juga telah menghasut Patty untuk membenci kakak sendiri. Sebenarnya kalau korang nak tahu, si Patty ni dah jatuh cinta dengan David dengan abang ipar dia sendiri guys. Jadi dia fikir kalau kakak dia mati, nanti dia boleh kahwin dengan David. Sebab sekarang ni halangan yang terbesar dalam hubungan diorang adalah kakak dia sendiri. Patty fikir kalau dia dah kahwin dengan David, hidup dia akan senang lenang macam kakak dia rasa selama ni. Sebabnya masa dia kecil-kecil dulu kan, dia hidup dalam keadaan yang susah dan menderita. Mak diorang pula ni selalu mabuk-mabuk dan Patty ni sendiri pernah disentuh oleh abang-abang dia. So pendek cerita, zaman kecil-kecil dia dulu memang penuh kegelapan dan trauma. Sebab itulah masa di umur 11 tahun dia telah lari tinggal dengan Linda dan juga David, sebabnya dia nak selamatkan diri dia. Bila dia tinggal dengan diorang ni, barulah dia rasa hidup dia indah dan bahagia sikit. Tapi sebenarnya selepas dia pindah tinggal dengan David dan juga Linda, dia kena sentuh dengan David pula guys. Disebabkan dia membesar dengan cara yang tak elok, dah biasa kena sentuh dengan lelaki ni kan. So Patty fikir perbuatan David tu adalah normal, benda biasa. Makin lama Patty ni dah mula jatuh cinta dengan David. Pada mata dia, David ni adalah segala-galanya. Setelah sekian lama David brainwash anak dia dengan Patty, akhirnya diorang setuju untuk bersepakat membunuh Linda. Pada masa yang sama, David ni telah plan untuk mengambil insurans hayat bini dia yang berjumlah lebih daripada $800,000
dolar guys. Banyak. Kalau convert ke duit kita kan adalah dalam lebih kurang 3.6 juta. Sampailah satu hari tu pada 19 Mac tahun 1985 plan yang diorang rancang selama ni pun dilaksanakan. So pada waktu tengah malam macam tu, David ni telah kejutkan Patty dan juga Linda. Jadi dia kata, girls, malam ni kita kena settlekan juga. Jadi dia bagi pistol dan juga ubat koktail kepada Cinnamon. Ubat ni nanti Cinnamon kena makan sebabnya dia kena berpura-pura bunuh diri. Sebelum kejadian ini terjadi, sebenarnya David dah pun train Cinnamon cara untuk menembak dan juga untuk menulis nota bunuh diri. Jadi pada fikiran David, kalau polis datang siasat apa semua tu kan, diorang akan percaya yang Cinnamon ni ada masalah mental dan hukuman dia pun akan diringankan. Jadi lepas David dah bagi arahan apa semua dekat David dengan Linda macam mana nak buat, dia pun pergilah ke pasar raya yang terdekat dekat situ. Konon-kononnya dia macam nak beli barang lah. Padahal dia buat macam tu sebabnya dia nak cashier tu perasan yang dia ada dekat situ juga. So cashier ni nanti akan jadi saksi alibi dia pada hari kejadian. Kiranya kalau polis minta statement pun, cashier akan cakap, oh dia ada kat kedai saya pada hari tu, so dia tak terlibat lah. Jadi berbalik dekat rumah tadi tu, diorang masuk ke dalam bilik David dengan juga Linda, dan lepas tu Patty ni angkat Krista dan dukung. Manakala Cinnamon pula telah tembak perut mak tiri dia sebanyak 2 kali dekat perut. Jadi dia telah menggunakan bantal lah untuk kurangkan bunyi tembakan tadi. Mula-mula tu first tembakan dekat perut Linda ni tak lagi mati. Lepas tu Cinnamon tembak kali kedua, barulah dia mati. Jadi bila polis sampai dekat rumah diorang ni kan, polis terjumpa yang Cinnamon ni berada dalam rumah anjing. Badan dia penuh dengan muntah dan air kencing sendiri. Lepas tu dekat tangan dia ada nota yang bertulis, Dear God, ampunkan aku tak berniat untuk menyakitinya. Jadi kalau ikut siasatan polis kan, diorang kata kalau Cinnamon tak muntah pada hari tu, kemungkinan dia pula yang akan mati sebab overdose ubat yang dia makan tu. So kalau Cinnamon yang mati, lagi mudahlah kerja ayah dia kan, sebab saksi dah tak ada. Lepas tu ayah dia pun bagilah keterangan dekat polis yang dia tak tahu apa-apa tentang kejadian tadi. Cuma dia kata pada malam tu dia bertengkarlah dengan anak dia, dengan isteri dia, and then dia terus keluar dari rumah. Jadi bila polis check kat mana alibi dia, sama ada betul ke dia pergi sini kan, jadi ya memang ada saksi lah, so dia terlepas. Akhirnya Cinnamon pun ditahan oleh polis dan dia pun mengaku dekat polis yang dia buat semua tu. Bila polis tanya macam mana kau buat, dia kata dia tak ingat, tapi dia memang dia buat. Dia kata macam tu. Itu je jawapan dia. Pada tahun 1986, Cinnamon pun telah dijatuhkan hukuman penjara selama 27 tahun. Masa ni dia memang terkejut gila sebab apa yang ayah dia cakap tu kan tak menjadi. Sepatutnya kalau ikut plan ayah dia, dia cuma kena bawa pergi jumpa doktor and dia dapatkan rawatan, tapi tiba-tiba dia dah kena penjara hampir seumur hidup dekat dalam tu. Tapi kan penyiasat kes ni rasa macam ada yang tak kena tau. So dia pun siasatlah dengan lebih mendalam untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi lepas Linda matikan, David telah keluarkan semua duit insurans dia dan dia pun pergi beli rumah baru yang lagi selesa, dan dia juga telah belikan kereta baru. So kiranya dia menggunakan duit bini dia tu untuk pergi enjoy. Pada masa yang sama juga dia hidup bebas dengan kekasih baru dia, which is adik ipar sendiri. Pada tahun yang sama tu juga, diorang berdua telah kahwin senyap-senyap guys, dan telah mendapat seorang lagi anak perempuan. Manakala Cinnamon pula makin lama makin dilupakan oleh ayah dia. Ayah dia pun dah jarang sangat dah pergi melawat dia dekat penjara. Manakala ayah dia dengan si Patty tu pula hidup bahagia dekat luar sana, sedangkan dia dekat dalam penjara menderita terseksa. Jadi Cinnamon ni rasa macam tak puas hati tau, sebab apa yang dia buat ni bukan kehendak dia, tapi disebabkan oleh kehendak ayah dia. Ayah dia yang nak buat semua tu. Jadi akhirnya dia nekat tau untuk buka mulut kepada pegawai penyiasat tentang apa yang terjadi pada malam tu. So pada bulan Ogos tahun 1988 kan, ayah dia pergi melawat Cinnamon dekat penjara. Pada masa ni Cinnamon ada pakai satu recorder lah untuk merakam perbualan dia dengan ayah dia. Jadi masa berbual tu Cinnamon pancing ayah dia lah tentang apa yang terjadi pada malam tu, dan ayah dia mengaku. Ayah dia kata yang ayah dia akan pujuk Patty untuk tukar tempat Cinnamon dekat dalam penjara. Beberapa minggu kemudian David ni kena tangkap dengan polis. So David masa ni dia dah tahu, alamak, jadi masa dia jumpa dengan anak dia dah khianat dia. Anak dia rakam perbualan diorang. Walaupun dia dah kena tangkap dengan pihak polis, dia tetap tak mengaku dia buat. Dia plot twist guys. Dia cakap yang Patty dengan Cinnamon yang bersalah. Dia memang tak terlibat langsung dengan kejadian tu. Manakala Patty tu pula nekat untuk lawan dia dan bagi kerjasama dengan pegawai penyiasat. Jadi kiranya Patty dengan Cinnamon ni nekat lah untuk tak membela lagi si David. Bila dah dekat dalam penjara, David ni still buat jahat tau. Dia ada je benda yang orang kata apa nak puaskan hati dia, tapi dia tak berani buat sendiri. Dia suruh orang lain. Dia upah seorang banduan yang nak keluar daripada penjara tu sebanyak $1.5 juta untuk bunuh Patty dengan 2 orang peguam yang nak bicarakan kes dia lah. Tapi kan banduan tadi tu tak nak tolong dia. Dia pergi bekerjasama pula dengan pihak polis. Jadi satu hari tu banduan tu pergi jumpa David lah dekat penjara. Dia beritahu dekat David, okay David, aku dah settle kerja aku. Dia dah buat apa yang David suruh kat dia. Kemarin happy lah David ni bila dia tahu rancangan dia dah berjaya. So kes dia nanti ni akan jadi delay. Padahal dia tak tahu yang sebenarnya dia yang kena kelentong. Akhirnya David telah didapati bersalah dan telah dipenjarakan tanpa ada peluang parole. Pada tahun 2014 dia telah pun meninggal di dalam penjara.
Manakala Patty pula telah dihantar ke penjara Juvana untuk pemulihan, dan Cinnamon pula telah menjalani penjara 7 tahun je dan telah mendapat ijazah dalam bidang seni sebelum dia dibebaskan pada tahun 1992. Bapak dia ni memang gila lah. Serius gila. Dia buat semua tu bukan untuk orang lain, tapi untuk kepentingan diri dia. Dia tak berani buat, tapi dia suruh orang yang buat. Kiranya tangan dia bersih lah, tangan orang yang kotor. Jadi bagi Nina, dia ni adalah seorang bapa yang tak bertanggungjawab. Memang elok lah duduk dalam penjara. Lepas tu dah duduk dalam penjara pun plan lagi nak bunuh orang. Gila. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan enjoy. Pada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.